Tuan-tuan dan puan-puan, sesi petang ni saya akan stream tanpa blame sesiapa lah. Maksudnya saya boleh bagi tahu pada saudara, tukar kerajaan, tukar Perdana Menteri bukanlah jalan penyelesaian. Tiada magic yang dapat dibuat. Kerana varian ni telah melanda hampir 40 buah negara di dunia. Kesemua 40 lebih negara yang mengalami gangguan varian ni tidak mengambil langkah mengatakan mereka harus bertukar kerajaan. Semua negara yang mengalami jangkitan telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasinya, walaupun India yang menjadi punca tempat varian ini bergerak berjaya menanganinya dalam tempoh 2 bulan daripada angka maksimum 400,000 kes sehari. Kini India berada pada angka yang stable dengan 30,000 ke 40,000 kes sehari, iaitu menurun hampir 10 kali ganda. Saya baca banyak komen tentang fakta ni yang saudara kena betul kan. Kalau kita tutup semua, ini untuk mengingatkan saudara bagaimana saudara nak mengendalikan diri. Ni ada berapa ratus orang saya remind ni. 400. Saya nak mengingatkan saudara cara saudara mengendalikan diri. Data pada 1 hari bulan Jun hingga 1 hari bulan Julai. Tolong refer balik, ini data Kementerian Kesihatan Malaysia. 1 hari bulan Jun hingga 1 hari bulan Julai. Kita ada 186,000 kes yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, hanya 8,000 kes saja yang datang daripada sektor pembuatan. Berarti kurang 10% daripada sektor penghilangan. Saya bukan nak membela Jimin ke apa ni. Jimin ni dia punya masalah. Saya cuma nak menyedarkan saudara kata varian ini kini berada dalam komuniti. Walaupun kita buat pemutusan rantaian tetapi ia gagal kerana serangan varian ini mula menyerang perkelompokan. Berarti mereka yang tinggal di PPR, mereka yang tinggal di taman perumahan, kini telah terdedah kepada jangkitan, dan angka ini disumbangkan oleh kumpulan lokaliti yang sekarang ni mengalami PKPD. Itu saya bagi tahu pada saudara berhati-hati bahawa jangan terlalu fokus mengatakan ini adalah penyakit yang datang daripada penghilangan. Penyakit ini adalah penyakit sporadik. Saya pegang kepada data. Saya pegang kepada fakta. Di mana ini fakta Kementerian Kesihatan. Sila rujuk balik data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan pada 1 hari bulan Jun hingga 1 hari bulan Julai 2021. Total angka jangkitan adalah 186,000. Hanya 8,000 lebih saja yang datang daripada sektor pembuatan. Perkataan sektor pembuatan adalah merujuk pada penghilangan. Okey? Bererti 90% adalah varian sporadik yang datang daripada masyarakat awam. Ambil juga gambar yang ditunjukkan dalam kes CDC di Shah Alam, CSC. Saudara lihat orang yang berbaris, itu adalah orang awam. Berbanding bas kilang yang datang, itu adalah bas yang datang daripada sektor penghilangan. Jadi jangan hidup in denial. Jangan hidup dengan kokun di mana orang-orang politik telah menanam kepada saudara bahawa ancaman kita sekarang adalah ancaman penghilangan. Kalau ada soalan yang okey, saya akan jawab. Jangan tanya saya soalan bodoh, tuan-tuan. Saya berada dalam mood yang sangat tak bagus sekarang. Kerana hari-hari saya membaca angka kematian yang begitu tinggi, dan hari-hari saya membaca tentang ketidaksediaan rakyat Malaysia melihat masalah yang sebenar. Kegelojohan orang-orang jalankan seolah-olah COVID-19 ni jalan keluar dia adalah hashtag tukar PM, hashtag tukar kerajaan. Dengan semua orang pula masih beranggapan bahawa Jimin ni yang menjadi punca. Benci Jimin bukan urusan saya, tapi fakta sektor esensial hanya menyumbang kurang 20% daripada jangkitan. Jangkitan sebenar datang daripada sektor runcit yang saya sedang detailkan pada saudara ni, iaitu sektor airborne, di mana kawasan kecil yang menyebabkan berlaku pergerakan udara yang kemudiannya dimasuk keluar oleh orang individu masyarakat ketika PKP ni. Sektor itu yang menyumbang. Tambah saudara masuk ke grocery bahagian sejuk beku, itu potensi yang sangat tinggi. Saya jelaskan kepada saudara, Thailand menerima wabak ini adalah kerana pasal sejuk beku. Di mana Thailand mula menerima varian Delta bermula daripada seorang saja. Seorang lelaki tua telah membeli bekalan udang galah yang datang daripada Myanmar. Dia dapat jangkitan ni daripada orang Myanmar. Dia bawa balik udang galah dan pasal sejuk beku tu, menerima 6,000 pengunjung harian di Bangkok. Pasal sejuk beku ni. Di situlah wabak mula di Thailand. Bila dia merebak pada 2 minggu yang pertama, 3 minggu yang pertama, Thailand boleh cover. Dengan 900 kes, naik 1,000 lebih, naik 2,000 lebih. Bila masuk saja bulan yang kedua, Thailand tak dapat mengendalikannya. Terus angkanya mencanak kepada 9,000 lebih. Berarti saudara kena faham, Thailand yang alami sekarang ni, tak ada Azmin Ali dekat situ. Menteri perusahaan Thailand bukan nama Azmin Ali. Tapi Thailand mengalami kes yang sama teruk di Malaysia adalah kerana
Mereka tak boleh menutup sektor ekonomi mereka kerana kadar kemiskinan rakyatnya sangat tinggi. Thailand tak boleh buat lockdown kerana kerajaannya tak mampu memberi bantuan kebajikan kepada rakyat kerana mereka adalah negara yang mempunyai 70 juta penduduk. Thailand mempunyai sumber kewangan yang terhad untuk menghantarkan pakej-pakej bantuan dan pakej rangsangan ekonomi. Indonesia, tuan-tuan, menerima 31,000. Menteri Perusahaan dia juga bukan nama Azmin bin Ali. Dan kilang dia tidak ada pendatang Vietnam, dan kilang dia tak ada pendatang Bangladesh, dan kilang dia tak ada pendatang India. Mereka mengalami simptom yang sama dengan Malaysia adalah kerana varian Delta dan juga adalah kerana interaksi sosial yang menyumbang kepada angka yang tinggi. Jadi tengok perbandingan fakta sebelum saudara terjun membuta tuli. Fakta yang dilihat oleh orang politik adalah untuk mendapat undi dan untuk mengubah kerajaan. Tapi fakta yang saya bagi pada saudara adalah untuk saudara ambil kesedaran ini sebagai fakta yang perlu saudara fahami kerana saudara secara peribadi kini terdedah kepada jangkitan varian Delta. Okey?